Okey, soalan nombor 4 ni, nampak soalan dia simple macam tadi banyak ayat-ayat kan. Ni soalan dia lebih simple. Kita tengok senang ke susah. Okey, dalam rajah di bawah, OPQR ialah sebuah rhombus. Okey, rhombus. Awak kena tahu sifat rhombus. Rhombus ni, awak belajar masa form 1 Rhombus ni sifat dia, semua sisi dia adalah sama. Itu kena tahu. Semua sisi dia adalah sama. Dan dia selari. Yang ini dia selari dengan yang ni. Yang ini dia selari dengan yang ni. Itu rhombus. Okey. Semua sisi adalah sama. Lepas tu dua sisi yang bertentangan, dua pasang sisi yang bertentangan itu selari. Dan O ialah asalan. Okey. Dia suruh cari persamaan garis lurus QR. QR. Okey. Sekarang O ialah asalan. Bila dia kata O ialah asalan, asalan ni mesti dia punya koordinat 0, 0. Jangan tak tahu pula. Bila asalan je, koordinat dia 0, 0. Itu. Okey, lepas tu dia kata persamaan garis lurus QR yang dia nak QR. QR ni kita buat dengan pen lain sikit. Dia nak QR yang ini. Kita fokus sikit. Inilah QR kita. QR. Dan kita nampak satu point saja yang diberi iaitu R. Q tidak diberi. So R -6, -1 yang diberi. Okey, kalau macam ni, bila kita nak mencari persamaan garis lurus QR, QR ni sengit. Bila sengit, maknanya Y sama dengan MX tambah C. Kerja kita cari M, kita cari C. Okey, macam mana kita nak cari M dulu? Nak cari direct, tak boleh. Tapi kita boleh menggunakan garis yang selari ni. Kita kata selarikan mereka ni tadi sebab mereka adalah rhombus. OP selari dengan QR. Okey. So sekarang ni macam mana nak mencari persamaan OP? Boleh tak kita cari persamaan OP? Kalau kita perhatikan pada OP ni ada dua point yang diberi. Yang pertama asalan tadi 0, 0 dan yang kedua P 45. Maka kita boleh mencari M dia menggunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Persamaan ini diberi dalam ruang formula. Apa X2, X1, Y2, Y1 ni? Okey. Actually, ini merupakan dua titik yang dilalui pada garis lurus itu. Tak semestinya hujung dengan hujung, di tengah pun boleh. Okey, so sekarang ni X1, Y1 itu di mana? Katakanlah kita letakkan pada dua titik ni, mana-mana pun awak boleh labelkan 1, 2. Cikgu labelkan 0, 0 ni sebagai X1, Y1 dan 45 sebagai X2, Y2. Okey, so kita masukkan dalam formula M sama dengan Y2-nya 5, 5. Y1-nya 0, tolak 0. Y2 tolak Y1 per X2. Awak nampak X2 maknanya yang point yang pasangan titik dengan 5. Pasangan titik 5 ialah siapa? 4. 4 tolak dengan pasangan titik Y1 tadi ialah 0. So mesti macam ni. Awak jangan buat 5 tolak 0 lepas tu yang bawah 0 tolak 4. Tak boleh. Tak boleh. Dosa besar tu. Sekarang ni yang Y, kalau awak ambil 5 ni sebagai Y2, maknanya 4 lah X2 awak. Begitu. Kalau awak ambil 0 sebagai Y2, 0 sebelah dia tu lah X2 awak. Dia macam tu. So maknanya selaras. Pastikan selaras. Cikgu ni sikit, highlight sikit. Ini selaras. Kalau 5 pasangan dia 4. Kalau 0 pasangan dia 0. Baru betul. So 5 tolak 0, 5. Buat dengan kuning lah pula. Buat dengan hijau balik. Okey. 5 tolak 0, 5. Per dengan 4 tolak 0, 4. So 5 per 4. 5 per 4 kan 5 tak boleh bagi 4. So kita tinggal je dalam bentuk pecahan tak wajar 5 per 4. Senang kita nak darab-darab nanti. Sebab tu awak kata, cikgu boleh tak saya nak buat dalam bentuk point? Boleh juga. Tapi bentuk point ni kalau cikgu senang dalam bentuk pecahan. Sebab nanti senang potong-potong. Okay? Alright. So M. Dah dapat dah M dia 5 per 4. Untuk persamaan garis lurus QR tadi. QR. Kita nak cari QR ya. Soalan A. Okey, kita gantikan Y sama dengan
M-nya tadi apa kita jumpa? M-nya 5/4. 5/4 X tambah C. Begitu. Masukkan M-nya dulu. M kita dah jumpa. Okey, sekarang tugas kita nak mencari C pula. Okey, nak cari C, apa kita buat? Kita menggantikan nilai X dengan nilai Y ini dengan koordinat yang dilalui oleh garis lurus QR. So, pada rajah ni tengok QR. Apakah koordinat yang dilalui oleh QR? Kita nampak R iaitu -6, -1. So, sekarang cikgu masukkan -1 ini sebagai Y, -6 ini sebagai X. So, Y dia -1 sama dengan 5/4. X dia -6 tambah C. Macam tu. So, okey, kita settlekan dulu 5/4 darab -6. 5/4 darab -6. So, dapat -71/2 kan. Awak tekan shift AB per C. Awak dapatkan dalam bentuk -15/2. Macam tu. Dapatkan dalam bentuk pecahan tak wajar. Senang kita nak kira. Tambah C. Okey. Sekarang ni C tinggal sini. -15/2 bawa sini. Ya. So -1. Ini ramai ni sekarang. -1 didarab 2 pula. Jangan darab 2. Yang ini tolak 15/2. Jadi di sini pindahnya tambah 15/2. Lain tu, bukan darab ya. So C sama dengan -1. Tekan kalkulator. -1 tambah 15/2. So dapatnya 61/2. Tukar shift AB per C. So dapatlah 13/2. Always jadikan dia dalam pecahan tak wajar bila straight line ni. So dapat C 13/2. Maka kita tulis balik persamaan dia. Y sama dengan 5/4 X tambah 13/2. Itulah persamaan dia. Dah cukup. Tak payah nak bawa 4 ke sana dah. Tak payah dah. Okey. Lepas tu, apa pula? Cari pintasan Y. Soalan B dia suruh cari pintasan Y bagi garis lurus. Allah, PQ pula. Tadi dia suruh cari QR ya. Sekarang pintasan Y bagi garis lurus PQ. Mana PQ? Ni PQ. Allah, PQ. Dia pintas paksi Y pada kosong kan? Nampak tak? Soalan ni betul lah. PQ dia pintas pada paksi Y dekat kosong, dekat asalan. Maka kita kata pintasan Y sama dengan untuk PQ ya. Kosong lah. Tu je lah jawapan dia. Tak ada apa dah. Dia kan nak pintasan YQR Kalau pintasan YQR awak boleh jawab 13/2. Tapi sekarang dia nak pintasan YPQ. Pergilah balik garis PQ yang ni ha. Yang warna, okey, cikgu buat warna kuning pula. Ni, yang ni PQ tadi. PO kan? PQ yang mana? Oh, silap. Okey, bukan kosong. Maknanya, okey, kejap ya. PQ bukan kosong ya, salah. Kita potong dulu. Okey, soalan B. Kembali soalan B. Soalan B kita buat dengan warna biru pula. Soalan B. Bukan kosong lah. PQ yang ni. Cikgu silap. Cikgu nampak O lah pula. Tadi PO yang pintasan Y dia kosong. Tapi PQ yang ni. PQ, kalau kita perhatikan, okey, PQ dia selari dengan RO. Kan? PQ selari dengan RO. Dia suruh cari pintasan Y yang ni, PQ. Yang inilah. Pintasan Y dia dekat sini. Dekat paksi Y ni dia pintas apa? Macam mana kita nak cari? Maknanya kita tak ada cari lain. Kita kena cari persamaan dia dulu. Persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Kita cari M dia. Kita cari C dia. Dapatlah C ni adalah pintasan Y dia. Okey. So, sekarang ni nak cari M dia dulu. Untuk PQ. Okey. Mana tadi? Untuk PQ. Okey, PQ. Sekejap PQ. Okey, untuk PQ dia punya persamaan. Kita tulis dulu.
Y sama dengan MX tambah C. Sekarang ni M dia ni kita kena cari menggunakan persamaan RO. Guna persamaan RO. Sebab RO ni kita tahu dua-dua point. R kita tahu, O pun kita tahu. Kita gunakan balik. Okey. M tadi, M yang kita cari, M yang ni tadi, MOP kan. Sekarang MRO lah pula. Tadi ini OP ni. Jangan confuse pula. Cikgu tadi kita dah cari dah kan. Kenapa dia cari lagi? Sebab sekarang kita nak cari QP, PQ kan. PQ pula selari dengan OR. OR awak dah cari dah M dia? Belum kan? So sekarang kita kena cari pula MRO. Macam tadi juga Y2 awak, kalau awak ambil negatif 1 itu Y2. So negatif 1 awak start kan. Ambil Y, ingat atas Y, negatif 1 tolak kosong. Per dengan yang bawahnya pasangan negatif 1, negatif 6 tolak kosong. So dia jadi negatif 1 per negatif 6, maka 1 per 6. Tu dia punya kecerunan. Dan kecerunan ini kita masukkan balik ke sini. So Y sama dengan 1 per 6X tambah C. Okey, yang ni banyak ni nak cari ni. Tak tahulah markahnya berapa ya. Okey, so sekarang ni bila dah M dia masuk, nak cari C, masukkan koordinat yang dilalui oleh siapa? Oleh PQ. Mana PQ? Ini PQ. Okey, ada satu koordinat diberi di sini, P45. So kita masukkan P45. 45 bermakna Y sama dengan 5. 1 per 6 kali 4 tambah C. So dia jadi 5 sama dengan 4 per 6. 1 per 6 darab 4. Awak tekan kalkulator jadi 4 per 6 Ataupun kalau awak tekan kalkulator jadi 2 per 3 nanti. 1 per 6 darab 4. Okey, cikgu buat 1 per 6 darab 4 sama dengan 2 per 3. 2 per 3 tambah C. Okey, yang ni C tinggal. Maknanya 5 tolak 2 per 3. 2 per 3 kan positif. Bawa sini jadi tolak. So C sama dengan 5 tolak 2 per 3. So jadinya 4 1 per 3 tekan shift AB per C. So 13 per 3. Tu C dia. So dapat dah lah C dia. Yang ni dia bukan minta persamaan, dia minta pintasan Y. Bila pintasan Y, cukup dah ni, kita dah dapat lah ni C. C itu pintasan Y. Pintasan Y bagi siapa? Bagi PQ tadi. Tu garis lurus PQ kan kita nak cari pintasan Y dia. So tak perlulah awak menulis balik persamaan. Kalau awak tulis pun tak apa. Y sama dengan 1 per 6X tambah 13 per 3. Dia tak ada masalah. Awak tulis pun dia abaikan saja. Tapi markahnya dah dapat dah. Dekat sini dah dapat dah markah akhir awak tu. Okey, yang lain-lain tu samalah. Ganti. Yang pentingnya gantikan point yang betul dalam persamaan yang betul. Apabila awak nak menggantikan point ini, ingat titik ini mesti dilalui oleh garis lurus tersebut. Tu cikgu buat macam ni, penting supaya awak fokus. Oh, ini garis lurus PQ yang saya sedang berada ni, garis lurus PQ. So awak akan fokus PQ. Oh, P lalu dekat PQ. So P boleh masuk sini. So kalau tidak, awak akan masuk garis titik yang tak apa-apa. Nanti PQ awak masuk garis R. Tak boleh. Kalau R pula QR, awak masuk garis P. Tak boleh, dosa besar macam tu Okey. So itu sahaja untuk soalan 4.